Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kemarin kita dah selesai Zubair bin Al-Awwam. Sebelum itu Talha. Sebelum itu Sayyidina Ali. Semuanya tokoh-tokoh pahlawan dalam Islam. Dan hari ini kita akan menyambung lagi tentang seorang sahabat yang juga merupakan seorang pahlawan, warrior, hero, apa lagi gelaran kebaikan, kehebatan, kekuatan yang boleh kita letakkan kepada beliau. Hari ini kita akan menceritakan tentang Khalid Al-Walid. Satu orang lelaki yang mempunyai kecerdikan, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai ketangkasan, yang mempunyai kepintaran, yang mempunyai ketangkasan dan kekuasaan. Semuanya terkumpul di dalam dada dan diri Khalid Al-Walid. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita pernah mendengar nama-nama seperti Alexander the Great, kalau kita pernah mendengar seperti nama-nama orang yang macam Hulagu Khan, Genghis Khan, apalagi warrior pahlawan-pahlawan yang hebat, Julius Caesar, Hercules, nama-nama pahlawan yang hebat yang pernah memerintah Parsi, yang pernah memerintah Rom, yang pernah memerintah di kawasan Asia Tengah, Hulagu Khan, Attila the Hun, kesemuanya ini, mereka ini kalau disatukan, kesemua panglima hebat di dalam sejarah dunia ini, kalau mereka ini bersatu dan disatukan kekuatan dan kepintaran mereka, belum cukup untuk menyamai seorang Khalid bin Al-Walid. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Khalid bin Al-Walid merupakan seorang pemuda yang datang daripada Bani Makhzum. Bani Makhzum ini satu bani yang noble, yang dimuliakan dalam zaman jahiliah. Bahkan selepas itu pun orang masih segan dengan Bani Makhzum. Kalau tuan-tuan ingat satu hadis yang mana Nabi kata, wallahi law Fatimah bintu Muhammad sadaqat laqata'a yadaha. Demi Allah, kalau anakku Fatimah mencuri, aku akan potong tangan dia. Hadis tu kalau tuan-tuan baca dalam kitab Sababul Wurud, punca hadis tu, kalau dalam Quran dia kata asbabun nuzul, hadis dia kata asbab wurud, samalah. Adalah kerana geng-geng Islam ni depa rasa susah hati sebab seorang perempuan daripada Bani Makhzum mencuri. Maka depa susah hati, takkan nak potong tangan dia. Dia ni Bani Makhzum, bani yang mulia. Maka depa nak tukar hukum. Bila Nabi dengar cerita ini, maka Nabi kata, jangan kata Bani Makhzum, kalau anak aku sendiri mencuri pun aku potong. Bermaksud Bani Makhzum ni bani yang mulia lah, yang dipandang mulia dalam masyarakat Arab ketika itu. Khalid Al-Walid daripada bani ini. Dan dia ada sedikit 2-3 pertalian dengan Rasulullah, dan juga pertalian dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia sepupu, 2 pupu lagu tu dengan Sayyidina Umar. Dia pernah mengenali di waktu kecil dan pernah bergusti pun di waktu kecil. Tetapi Khalid Al-Walid muda 20 tahun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan, Khalid bin Al-Walid, nama ayah dia Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Walid bin Mughirah, tuan-tuan kalau baca sejarah jahiliah Mekah, dia seorang lelaki yang sangat dermawan, yang sangat kaya, dan dia ini buat kebaikan sungguh-sungguh untuk Mekah. Orang yang mai ziarah Mekah, dia akan belanja ayat free, dia akan berikan kebaikan, berikan derma. Ini Walid bin Mughirah, ayah Khalid Al-Walid ni. Ya? Bahkan kelambu Kaabah ditukar tiap-tiap tahun. Kalau tahun ini Walid bin Mughirah seorang sponsor duit untuk tukar kelambu Kaabah, tahun depan seluruh penduduk Mekah share duit ramai-ramai untuk tukar kelambu Kaabah. Tahun lepas itu Walid seorang, tahun lepas tu pula orang Mekah share ramai-ramai. Maknanya begitu kayanya Walid bin Mughirah ini, dia tak perlu share dengan siapa-siapa. Kelambu Kaabah tahun ini aku seorang yang tukar. Untuk tahun depan orang Mekah semua pakai share duit. Ini kekayaan Walid bin Mughirah dan kebaikan Walid bin Mughirah. Malangnya tuan-tuan, Walid bin Mughirah ini, he did all that for purpose. Dia ada tujuan dia. Apa tujuan dia? He wants to become Rasul. Dia nak jadi Nabi. Bila dia buat benda kerana niat yang tak berapa betul, maka bila dia tak dapat benda tu, dia akan frust. Ya?
Dia baik, dia bagi sedekah semua. Tetapi bila tahu sahaja yang diutuskan menjadi Rasul adalah Rasulullah SAW, adalah Muhammad, maka dia jadi begitu marah, dia jadi begitu kecewa. Kenapa perlu lelaki anak yatim ni yang dapat jadi Rasul? Aku yang banyak berikan untuk Kaabah, aku yang banyak berikan untuk Mekah, aku yang banyak bersedekah. Kenapa Muhammad yang dapat? Dia tak boleh terima benda ni. Dia tak boleh terima langsung. Dan anak dia adalah Khalid Al-Walid. Khalid menyaksikan sendiri kekecewaan Walid bin Mughirah dengan Rasulullah, dengan penduduk Mekah. Maka dia pernah mengatakan, aku tidak sekali-kali akan mengikut ajaran Muhammad kerana dia macam menghalang tujuan ayah aku. Walaupun dia betul, aku takkan ikut dia. Khalid pernah sebut zaman dia budak. Tuan-tuan, kita harap sifat itu tidak ada pada kita lah. Khalid pun dah buang sifat tu dah. Dia kata walaupun geng lawan tu betul, kerana dia lawan aku takkan ikut dia. Nampak dia kata, walaupun Muhammad tu betul, aku takkan ikut dia pasal dia lawan pak aku. So sikap itu Khalid dah buang. Dan kita mengaji bab Khalid petang ni, kita pun buang lah kalau kita ada. Kebenaran bukan letak pada lawan, pada kawan. Kebenaran milik Allah, kebenaran milik hujah. Siapa lawan, siapa kawan, nombor dua. Kebenaran milik Allah dan milik hujah. Maknanya kalau benda itu salah, walaupun kawan kita buat, dia tetap salah. Kalau benda itu betul, walaupun musuh kita buat, dia tetap betul. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka Khalid Al-Walid pun meniti usia dewasa dia dalam keadaan dia tak suka dengan Rasulullah. Tak suka ni. Cuma dia tak mampu buat apa. Dia muda 20 tahun daripada Nabi. Maka sampai peristiwa Perang Badar. Waktu Perang Badar, Khalid Al-Walid tak boleh join lagi pasal dia baru duk ambil SPM. Ni kira bahasa mudah lah ni. Pasal masa tu umur dia 18, 19 macam tu. Okay.